Okay, Assalamualaikum and good morning to all students to A1. Okay, hari ini hari terakhir untuk PDPR. Okay, bersemangat. Semangat awak masuk awal hari ni, tahniah. Memang sepatutnya kita jalan jadual start pukul 8 okay, tapi tadi cikgu pun ada masalah dengan device. Jadi start lambat sikit lah. Okay. Sekejap. Okay. So, kita akan sambung dengan tajuk apa? Lupa dah. Measure of central tendencies. Okay, measure of central tendencies. In previous class, kita dah belajar tentang what is mode, what is how to find the median, and then how to find the mean. Okay, kemudian kelas yang lepas juga awak dah belajar tentang extreme values. What is the effect of extreme values in the set of data? Effect of extreme values untuk kepada dia punya mode, median and mean. Okay, extreme values ni dia tak effect pada mode and median, tapi dia akan effect pada value mean. Okay, yang kita dah buat in previous class. Okay, kemudian kita dah buatlah beberapa soalan yang berkaitan dengan effect of changing of data. Kalau kita ubah data uh, untuk uniform change dengan non-uniform change, macam mana pula efeknya kepada mode, median and mean. Okay, siapa yang terlepas hari tu boleh, cikgu dah baru kongsikan tadilah rakaman kelas, okay, untuk kelas yang lepas tu. Okay, hari ni kita akan tengok okay, frequency table. Okay, organize data in frequency table for group data. Okay, in previous class, okay, sekejap cikgu nak kena saya nak sikit nak menulis. Okay. In previous class, you have learned about ungrouped data. Okay, data yang tidak terkumpul. Kelas yang lepas sebelum ni awak dah belajar ungrouped data. Data tu yang tak terkumpul. Okay, dia bagi dalam bentuk apa ni, raw data ataupun dia bagi dalam bentuk data representation yang ada bacat ke, dot and plot. Okay, itu ungrouped data. Okay, bila frequency table, kita akan tengok untuk group data. Group data ni macam mana? Maksudnya kita ada banyak data, okay, kemudian kita groupkan dia ikut class interval. Okay, okay, ni terms yang awak kena tahu. Okay, untuk frequency table dia ada class interval. Class interval ni macam mana? Contoh 30 to 39 kilogram dalam satu group. Dan kumpulan kelas yang seterusnya 40 to 49. Okey, itu kelas interval dia ada daripada berapa kepada berapa. Okey. Kemudian dia ada kelas size. Okey, kelas size ni dalam satu kelas interval ada berapa dia punya size dia. For example, here 30 to 39. Kira lah daripada 30 sampai 39 ada berapa. Okay, 30 to 39. Jangan awak tu buat 39 minus 30 pula untuk dapatkan size of class interval. Okay, size of class interval kena start daripada dia punya lower limit sehingga upper limit. Kat sini dia ada lower limit and upper limit. Okay, katakan kalau cikgu bagi class 1, 2, 5. Class interval. This one is class interval. Okay, and then 6 to 1 to 5, 6 to 10. Okay, kemudian 11 to 15. Ini dia punya class interval. Okay, based on this class interval, okay, cuba determine what is the class size. What is the class size? Class size? Berapa size untuk this class interval? Okay, ada yang dah jawab. Faris jawab. 5. Betul. Okay, class size is 5. Okay, daripada 1 kepada 5
ada berapa semua? Awak kira lah dengan kalau nak senang kira dengan jari. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Daripada 6 ke 10 ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Semua ada 5. Dia punya size dia mesti uniform, mesti seragam. Okay, 5, 5, 5. Itu dia punya class size. Okay, lower limit. Okay, setiap class interval ni, okay, setiap class interval ni dia ada lower limit and upper limit. For the first class interval, okay, here 1 to 5, the first class interval, 1 is the lower limit. Okay, 1 is the lower limit, 5 is the upper limit for the first class interval. For the second class interval, 6 to 10, 6 is the lower limit and then 10 is the upper limit. Okay. Dan seterusnya. Dia ada setiap kelas interval, dia ada lower limit and upper limit. Okay. Class size mesti sama, mesti uniform. Setiap kelas interval tu mesti sama dia punya size. Tak boleh buat yang berbeza. Okay. So kita akan tengok how to organize the data in frequency table. Okay, kena ingat, kena ada dia punya, sekarang ni dia dah bagi the class interval. Okay, dalam exercise H ni, okay, number 1, dia dah bagi the class interval. Okay, so macam mana kita nak organize this data. Okay, dalam data ni, dia dah bagi raw data, yang dia bagi banyak-banyak ni, raw data. So macam mana kita nak kita nak masukkan dalam frequency table, you have to use tally marks. Okay, tally marks. Tally marks ni macam mana? Okay, cikgu harap awak follow. Okay, follow apa yang cikgu buat. Okay, jangan awak tengok, okay, 30 to 39 ada berapa semua dalam data, raw data. Awak tak boleh terus tengok macam tu. You have to use the tally marks. Okay, kita kena memang lambat. Kerja dia memang lambat. Sebab awak kena hati-hati kira ni. Okay, so first ambil 35. 35 dia dalam which class interval? 35. Which class interval 35? Duduk di mana 35 tu? Kita nak susun dia masuk dalam okay, ya. Movita jawab 30 to 39. So letakkan tally marks. Okay, 1. Macam tu. And then 32, the same class interval. So you mark. Okay, nama dia tally marks. Okay, you mark. And then 40. 40, the class interval dia 40 to 49. And then 42, buat one by one. Okay, alright. Okay, awak boleh continue sekarang ni. Nanti kita tengok sama tak jawapan yang awak dapat dengan cikgu dapat. Okay, buat sama-sama. 38, okay, tandakan di mana dia punya class interval. 44, dia punya class interval. 54, 54, okay, the third class interval. 57, buatlah satu persatu. 45, 45, here. 62, 47, okay, 47, dia dalam class interval 40 to 49. Now, this tally marks yang sebelum ni dah tanda sampai 4 dah. Okay, untuk yang kelima, awak crosskan dia. Itu tandanya dah cukup 5. Okay, jangan awak sambung satu-satu sampai habis. Tally mark ni nak mudahkan kita nak ringkaskan frequency table tu. Okay, alright, continue. 53, kat mana? 55, memang awak kena masa buat ni kena jangan sembang dengan orang. Cikgu cakap tak apa. Okay, masa nak buat ni kena teliti. Takut tersilap. Okay, 55. Cikgu dah tanda dah tak? Kat mana 55? Itulah cikgu kata jangan sembang dengan orang, takut jadi macam ni. 55 cikgu dah tanda kot. 1, 2, 3, 4. Betul lah tu. 33. Okay, teruskan. Awak teruskan. Nak tengok sama tak dengan cikgu buat.
52, 41, 49, 58, 45. 45 cross. 55, 58, 46, 50, 40, 54, 56, 60, 60, 50, 50, 44, 39, 40, 42, 69, 76, 71, 43. Okay. Alright. So sekarang ni, okay, ini telemark yang cikgu dah buat. Okay, cikgu harap samalah dengan yang awak dah buat. Okay, 30 to 39 frekuensinya berapa? So kita tengok pada telemarks ada berapa tu untuk 30 to 39. What is the frequency? Ya, Muhibudin, Haripriya. Haripriya betul ke 5? The frequency. Frequency jumlah telemarks yang kita dah tanda. Okay, jawapannya 6. Frekuensi 6. 40 to 49, what is the frequency? 40 to 49, 15. Yeah, good, Masya. And then 50 to 59, 13. Yes, 13. 60 to 69, 3. Yeah, 3. 70 to 79, 3. Okay, so inilah dia frequency table. Okay, frequency table dia ada dia punya class interval, and class interval tu dia mesti size yang sama. Okay, macam kat sini 30 to 39 dia okay, cikgu tanya sekarang ni. 30 to 39, what is the size of class interval? Cikgu dah kat situ dah atas dah ada jawapan. Silap pula bagi soalan ni. Okay, kita tengok yang lain lah lagi. Okay, so dalam frequency table dia ada class interval. Class interval macam cikgu sebut tadi, dia punya size mesti sama. Kemudian dia ada lower limit dan upper limit. Okey, kemudian kita gunakan telemarks. Kalau kita ada raw data macam yang soalan satu ni, kita ada raw data, data yang tak dikumpulkan lagi. Tu sekarang ni kita jadikan dia group data. Data yang kita kumpulkan ikut class interval. So the first class interval 30 to 39 frekuensi berapa? Okay, dan seterusnya. Okay. Alright. So sekarang kita cuba tengok pada question number 2 here. Okay, dia dah bagi the class interval. What is the size of the class interval? What is the size of this class interval? 0 to 19. Is it 10? 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59. Cuba kira betul-betul. 20, teacher. 20. The size of class interval is 20. 0 tu pun termasuk alright, ataupun awak boleh tengok dekat class interval yang lain 20 to 39. 20 to 39. Okay, daripada 20 ke 39 ada 20. So the size of class interval is 20. Alright, the next question is, what is the lower limit for the third class interval? What is the lower limit for the third class interval? 0. Third class interval. Yes. Movita, Farish, Aina. Okay, soalan cikgu, the third class interval. Third class interval ni number 1, number 2, number 3. So the third class interval, the lower limit is 40. Okay, next question. What is the upper limit for the fourth class interval? What is the upper limit for the fourth class interval? Yes, Aina. Okay, yang ada jawab. Okay, siapa yang jawab dah? Tahniah. Okay, 79. Okay, itu kena tahu yang mana lower limit, upper limit, the size of class interval. Okay, kena tahu. Alright, now lengkapkan. Okay, lengkapkan telemarks and then
isikan dia punya frekuensi. Alright, cikgu bagi masa untuk awak buat. Okay, sambil-sambil cikgu akan buat sama. So, cikgu akan diam. Kali ni cikgu akan diam supaya awak boleh concentrate untuk kira. Buat telemarks. Okay. Cikgu dah siap buat telemarks. Dapat sama ke macam cikgu buat? Ke awak tak siap lagi? Okay, dah siap ke awak punya telemark? Kalau dah siap, okay, kita tengok untuk the first class interval 0 to 19 frequency 1. And then 20 to 39 frequency 4. 40 to 59 frequency 7. 60 to 79 frequency 8. And 80 to 99. 80 to 99 4. Okay, dapat sama ke macam cikgu buat ni? Okay. Yes, okay. Now, cara awak nak pastikan awak betul ke tak betul awak punya telemarks. Salah satunya caranya awak cuba totalkan. Okay, cari total frekuensi. Okay, cuba cari total frekuensi. 1 plus 4 plus 7 plus 8 plus 4. Berapa? Dapat berapa tu? Dapat berapa? 1 plus 4 plus 7 plus 8 plus 4. 24. Okay. Total frekuensi 24. Nak tahu betul tak betul? Okay, awak kira sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secara row dia ada 8. Dia punya kolom tu ada 8 times 1, 2, 3. 8 times 3. 8 times 3. 8 times 3 is 24. Okay, so awak akan dapat semula bilangan data ikut yang ada dalam raw data. Okay, itu cara untuk awak semak betul tak betul yang awak buat. Tapi tak semestinya betul lagi lah. Kalau awak dah tersilap buat telemarks tu, mungkin ada kesalahan jugalah. Ni just nak pastikan total dia betul. Okay, alright. Next, model class. Kita dah selesai dengan frequency table. Okay, now kita nak tengok model class and mean of the set of group data. Kalau untuk ungroup data, kita sebut sebagai mode. Okay, kalau ungroup data, data yang tidak terkumpul tu kita sebut sebagai mode. Kalau untuk frequency table, untuk group data, kita sebut sebagai model class. Okay, dia sama sahaja. Model class tu apa? Model class tu is the class interval with the highest frequency. So kalau soalan tanya what is the model class, you have to determine which class interval has the highest frequency. Okay, alright. Kemudian nak kira mean pula. Macam mana nak kira mean? Okay, sum. Okay, sum of frequency time midpoint. Di sini ada perkataan midpoint. Okay, macam mana nak tahu midpoint? Okay, midpoint is lower limit plus upper limit, then you divide by 2. That's why tadi cikgu dah ulang sebut apa dia lower limit, apa dia upper limit. Because you have to know to find the midpoint. Nak dapatkan mean, kena tahu dulu midpoint. Okay, so contoh kita tengok di sini 80 to 99. Okay, what is the midpoint for this class interval? 80 to 99. Cuba dapatkan.
Berapa dia punya class interval? Boleh tolong tulis? Okay, ya. Movita. Dia punya midpoint. Okay. Midpoint is 89.5. Okay. Awak tambahkan lower limit tambah dengan upper limit, then you divide by 2 to get the midpoint. Alright. Okay. Alright. So ini formula untuk mean. Okay. Sum of frequency. Okay. Nanti ada latihan. Okay. Ada latihan kat bawah. Okay. Sum of frequency. Frekuensi time dengan midpoint. Kemudian kita tambah setiap frekuensi time midpoint tu, setiap class interval, and then divide by total frequency. Alright, that's why tadi cikgu tunjukkan how to find the total frequency. Okay, ni dia punya secara rumusan formula gunakan simbol lah. Okay, kalau cikgu tunjuk simbol X bar, okay, X kemudian ada bar, itu menunjukkan mean. Okay, yang ini adalah mean. Okay, this one is mean. Okay, kalau sigma, simbol sigma, okay, simbol sigma menunjukkan sum. Kena tahu ni, okay, sebab nak baca formula. Okay, F ni apa? Apa dia F ni? What is F? Frekuensi. Yes, F represent the frequency. Siapa jawab tadi tahniah? Okay, kemudian ada X. X ni apa? Apa dia X? Represent what? Midpoint. Yes, midpoint. Okay, ini dia punya formula to find the mean for the group data. Sum of fx divide by sum of f. Okay, f kat sini frequency, x here is midpoint. Okay, divide by sum of frequency. Okay, kita tengok pada satu contoh latihan di sini. Okay, dia dah bagi dah. Okay, dia dah bagi siap dia punya class interval and frequency. Alright, now kita nak identify the model class and mean for the data given. Okay, so kita determine one by one setiap class interval what is the midpoint. Okay, 5 to 9, the first class interval, what is the midpoint? Cuba kira. 7. Ya? 7. Tak dengar. 7. Yeah, 7. Okay. 10 to 14, the class, the midpoint. 12. Yes, 12. Okay. 15 to 19, the midpoint. Yeah, 17. Okay. 20 to 22, 20 to 22, 20 to 24, the midpoint. 22. Okay, 25 to 29, what is the midpoint? 27. 27. Yeah, 30 to 34, the midpoint? 32. Very good. Okay, actually senang sangat. Awak, okay, macam mana tips nak cepat kira, awak tak payah nak kira one by one. Okay, kalau kira one by one maksudnya macam mana? 5 plus 9 you divide by 2. 10 plus 14 you divide by 2. 15 plus 19 you divide by 2. Okay, boleh buat macam tu. Memang itulah cara untuk dapatkan midpoint. Okay, dia ada cara yang pantas untuk awak dapatkan midpoint yang seterusnya. Okay, macam mana tipsnya? Dapatkan the first midpoint dulu, dapatkan yang 7 ni dulu. Kemudian awak tengok the size of class interval. Okay, the size of class interval, dia punya size 5 to 9. Okay, 5, 6, 7, 8, 9. So, dia punya class interval size is 5. Semua ni 5. Kan? Kan tadi guru dah kata dia punya size dia mesti uniform. Semua ni size dia 5. So, apa yang awak perlu buat untuk dapatkan midpoint yang seterusnya? Tambah sahaja dengan 5. 7 plus 5, 12. 12 plus 5, 17. 17 plus 5, 22. 22 plus 5, 27. 27 plus 5, 32. Itu cara yang pantas untuk dapatkan midpoint untuk kelas interval yang lain. Okay?
Okay, baik. Faham tak apa cikgu cakap ni? Faham tak? Okay, untuk dapatkan midpoint tu, tak semestinya awak kena kira one by one. Okay, awak dapatkan the first class midpoint untuk the first class interval and then you plus sahaja dengan dia punya size of class interval. Nah, itu cara pantas. Okay, now fx. What is fx? Bukan graph function kat sini, bukan graph function. Fx means that frequency times midpoint. Okay, so awak dapatkan what is the value of frequency times midpoint. Yang ni frequency times midpoint. Darabkan. Okay, awak darabkan. Okay, yeah. First is 28. Next, 5 times 12, 60. 60. 17, 2 times 17, 34. 34. Okay, 7 times 22. 154. Betul kan? Sekejap cikgu tekan sekejap. 154. 27 times 6 ataupun 6 times 20. 162. 162. Okay. And then 6 times 6, 32. 192. 192. Okay. Baik. Okay, formula. Okay, sekarang kita dapatkan dulu modal class. Okay, modal class kat sini, which class interval has the highest frequency? Tengok frekuensi bukan awak tengok fx tu tapi awak tengok frekuensi. Which modal class? Oh, dah ada yang jawab dekat sini. 20 to 24. Yes. Okay. The modal class is 20 to 24. Okay. Tulis 20 to 24. Okay. Mean. Okay. Sama ada awak nak tulis satu persatu 28 plus 60 plus 34. Nak tulis macam tu pun boleh. Okay, tapi untuk ringkaskan pengiraan, awak just tambah kat bawah ni. Okay, tambah kat bawah. Silap. Salah tempat. Okay, tambah dekat yang di bawah ni. Cari sum of F. Maksudnya awak tambahlah semua yang dalam kolom tu. 4 plus 5 plus 2 plus 7 plus 6 plus 6. Berapa? 4 plus 5 plus 2 plus 7 plus 6 plus 6. Berapa dapat? Ya, 30. So, sum of F ataupun sum of frequency is 30. Now, tambah pula untuk this one. Sum of Fx. Okay, sum of Fx. Tambah semua tu, dapat berapa? Dapat berapa? Okay, 630. 630. Okay, ini cara untuk kita nak ringkaskan dia punya workings. Okay, cara yang pertama tadi yang cikgu kata, awak tulis balik. Awak formulanya untuk dapatkan mean is sum of fx divided by sum of f. Okay, so awak nak kena tambah 28 plus 60 plus 34 plus 154 nak kena tulis one by one. Tapi cara yang kedua awak totalkan pada table. Okay, totalkan terus pada table tu. Okay, so awak dapat kat sini untuk dapatkan mean sum of fx is 630 divided by sum of f 30. So what is the mean? Cuba kira berapa dia punya mean? 630? 21. 21. Ya, 21. The mean is 21. Ya, okay. Alright, senang saja. Okay, formulanya sum of fx divided by sum of f. Okay. Cek. Okay, kita cuba lagi satu soalan. Okay, kita cuba lagi satu soalan. This frequency table, dia tak bagi kolom untuk midpoint dan dia tak bagi kolom untuk fx. So, kalau dapat macam ni, dapat table macam ni, awak tambahkan sahaja kolom sebelahnya.
Okey, boleh tambah kolom. Okey, untuk dapatkan kolom apa nama? Okey, untuk dapatkan 2 lagi kolom, tambah saja. Okey, cikgu harap awak buat buat tambah. Nak tambah lagi 2 kolom kat tepi tu. Kalau tidak nanti awak nak kena tulis one by one dekat calculation dia jadi panjang. Jadi kita buat tambah kolom. Okey. Okey, tambah 2 kolom. Okey, awak tambah 2 kolom. Okey, kolom tu apa? Kolom tu secara vertikal tu kita panggil kolom. Kolom weight, kolom frequency. Tu kolom. Kalau row, ni kolom. Tu, supaya awak tahu bila cikgu sebut kolom tu apa. Kolom tu secara menegak ni. Okey, kalau row secara horizontal. Okay, yang horizontal tu kita panggil row. Okay, alright. So kita dah tambah kolom, 2 kolom. Kolom yang pertama ni kita akan cari midpoint X. Okay, X is the midpoint. And then FX. Satu lagi kolom is FX. Okay, tambah dekat tepi. Okay, so midpoint, the first class interval, berapa? The midpoint? 34.5. Okay. The second class interval, cara mudahnya kita tambah sahaja. Tengok dia punya class interval, size of class interval here is 10. So kita tambah saja. Tambah saja 10. Okay, tak payah kira one by one dah. Okay, tambah sahaja. Ikut dia punya class interval. Okay, size of class interval. Okay. Alright. Tengok cikgu terus tulis tambah saja. Okay, 34 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Sebab dia punya class, size of class interval is 10. Okay. Alright, now calculate the fx. Okay, ni kena kira one by one. 5 times 34.5 dapat berapa? Berapa dapat? 172.5. And then 9 times 44.5. 9 times, okay, 400.5. 9 times 54.5. 490.5. Yeah, 490.5. 4 times 64.5. 258. Okay, 258. 3 times 74.5. Kira berapa? 223. 223.5. Okay. Okay, good. Right. Okay, now kita determine the model class. What is the model class here? The highest frequency, class interval with the highest frequency. Model class. Apa dia punya model class here? 40 to 49 and 50 to 59. Yeah, ada 2 model class here. Okay, there are 2 model class here. 40 to 49 and 50 to 59. Okay, sebab these 2 class interval has the highest frequency. Okay, macam kita dah belajar untuk ungroup data, kalau ada 2 highest, dua-dua tu kita kena state sebagai mode. Okay, here is model class. Okay, mean. Okay, mean perlu dapatkan sum of fx divided by sum of f. Okay, jadi pada table awak cari berapa sum of f. Kemudian berapa sum of fx. Okay, sum of f berapa?
Okay, 30. Alright, 30. Sum of fx. Cuba kira. One, 5, 4, 5. Yes, 1,545. Okay, okay. Then awak cari mean. What is the mean? 1,545 divided by sum of f is 30. So the mean is okay, 51.5. Good. Okay, cepat je awak kira. Okay, 51.5 is the mean. Okay, alright. So yang lain-lain tu awak lain-lain tinggal berapa je soalan? Tinggal satu lagi soalan. Itu sahaja latihan awak. Okay, awak untuk apa ni? Selepas kelas ni. Okay, awak lengkapkan lagi satu ni. Okay, lagi nombor 3. Okay, kat sini soalan nombor 3 ni dia cuma bagi the first class interval. Then you have to determine what is the next class interval. Okay, boleh? Can, teacher. Okay, alright. So itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? No, teacher. Tak ada. Okay, saya cikgu tengok dulu. Okay, supaya tahu apa yang minggu depan awak nak kena buat. Okay. Sikit saja lagi. Sekejap cikgu tengok. The most appropriate measure of central tendencies. Okay. So untuk minggu depan ni kita akan lengkapkan, habiskan sikit lagi sebenarnya 12.1.5 ni. Okay, sikit lagi. Nanti apa-apa kalau cikgu sempat record untuk yang kumpulan B, cikgu akan bagi yang record lah. Kalau tidak, cikgu mungkin cikgu bagi secara bertulis sahaja untuk explain dan sebagainya. Okay, jadi kita akan jumpa secara bersemuka. Cikgu tak sabar sebenarnya nak jumpa awak. Cikgu tak pernah jumpa. 2A1 sebelum ni memang tak pernah jumpa. Jadi cikgu tak sabar nak tengok muka Masya macam mana, muka Tri macam mana. Okay, muka Adrian cikgu tengok muka yang masa kecil-kecil je sekarang ni yang ada kat sini. Hari Pria dengan spek mata yang besar ni kat sini. Okay, Hari Pria cikgu kenal lah yang mana. Okay, yang lain-lain tu cikgu kenal nama sahaja, rupa cikgu tak pernah tengok. Jadi cikgu tak sabar nak tengok nanti untuk minggu depan. Okay, jadi kita akan jumpa secara bersemuka. Okay, jagalah diri, jaga kesihatan. Okay, semoga kita semua dilindungi lah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum. Yeah, you're welcome. Thank you, teacher. Yeah, you're Bye, teacher. welcome. Bye, teacher. Yeah, you're welcome. Sama-sama.